Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wa hayyikum tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang barakah ini, pagi yang mulia ini, pagi hujung minggu ini, Allah telah memberi kesempatan kepada kita, khusus kepada saya sendiri, dapat bertemu, berjumpa dengan sahabat di dalam suasana yang penuh hening, dalam suasana hati kita dalam keadaan tenang, di pagi-pagi yang barakah ini, dalam keadaan hati kita masih lagi sentiasa mengingati Allah SWT, masih lagi lidah kita, lisan kita boleh berzikir, menyebut nama-nama Allah SWT, mengagungi segala sifat-sifat dan perbuatannya, dan mudah-mudahan ini akan terus berkekalan di dalam hati kita, di dalam diri kita, kepada jiwa kita, sentiasa dalam keadaan rahmat dan dilindungi oleh Allah SWT. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita dalam pagi yang penuh barakah ini untuk kita merenung satu perkara yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah SWT merakamkan dalam surah Wal-Asr, dalam surah Al-Asr, berkaitan dengan persoalan waktu, yang mana waktu ini sangat berharga bagi kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin. Sekiranya dia menyadari bahawa dari kerana waktu inilah kelak di akhirat Allah SWT akan persoalkan segala waktu yang telah kita gunakan, waktu-waktu yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kemanakah, apakah yang kita gunakan untuk mengisi waktu-waktu tersebut? Adakah waktu-waktu tersebut kita isi dengan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang tidak membawa diri kita untuk menjadi hamba yang benar-benar sebagai hamba di sisi Allah SWT, ataupun waktu-waktu yang kita isi yang dipenuhi dengan segala perkara yang manfaat, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada ahli keluarga kita sendiri, baik kepada masyarakat kita dan kepada negara kita. Sahabat dirahmati oleh Allah SWT, dalam Al-Quran, dalam surah Asr, kita selalu baca, baik dalam solat, di luar solat, dan setengah-setengah menjadi amalan kepada kita, sebagai satu peringatan yang mengingatkan diri kita tentang pentingnya waktu, pentingnya masa buat diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Allah bersumpah dengan masa, iaitu masa asar, waktu asar. Kenapa Allah menjadikan waktu asar sebagai satu sumpahan? Kerana ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa waktu asar ini adalah satu daripada waktu-waktu yang kebanyakan manusia dalam keadaan kelalaian, dalam keadaan kealpaan, dalam keadaan masih lagi sibuk dengan urusan dunia, sedangkan pada waktu dan pada ketika itu sudah mahu menjelang waktu maghrib atau waktu malam, iaitu waktu-waktu yang Allah peruntukkan untuk kita berehat, untuk kita beribadah, untuk kita bersama dengan keluarga, untuk kita sentiasa mengembalikan diri kita dengan amalan-amalan, dengan wirid-wirid, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Jadi masa itulah Allah gambarkan sebagai waktu yang terpenting, kerana tak ramai manusia yang ingat pada waktu asar itu. Jadi sahabat dan hati Allah SWT, apa sumpah Allah terhadap masa ni? Wal asr, demi masa, iaitu waktu asar.
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini sentiasa dalam keadaan kerugian. Mana rugi ni lah, rugi dari sudut masa yang Allah berikan. Apa yang Allah kurniakan terhadap masa itu, manusia tak mengambil berat. Manusia tidak mengisinya dengan sepenuhnya yang membawa maksud kepada pengabdian diri kepada Allah SWT. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Rugi kerana pada ketika itu, pada saat itu, pada masa-masa itu, manusia tidak dapat menghabakan diri kepada Allah SWT. Manusia dalam keadaan lalai. Manusia dalam keadaan dia mengejar kepentingan dan kehidupan dunia. Pada masa itu manusia tidak memikirkan tentang diri dia, persiapan diri dia, tentang masa depan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah manusia-manusia seperti ini yang tidak mengisi waktunya dengan baik, dengan sempurna sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sesungguhnya ataupun mereka yang beriman, kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT, disebutkan dalam surah Al-Asr tersebut. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT. Jadi apa perbahasan tentang keimanan ini adalah satu perkara yang sering kita ulang-ulang, kerana iman ini yang kita akan bawa di hadapan Allah SWT. Iman dengan maksud akidah kita kepada ketauhidan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita terhadap perutusan Rasulullah, Nabi-Nabi, para Rasul kepada umat, peringatan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang kita dengar, sam'iyat, perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang kita dengar, perkara ghaib yang dengan mata kepala kita tidak boleh melihat. Sedangkan dituntut oleh Allah SWT, dituntut dalam syarak ini kita meyakini perkara-perkara yang kita dengar, perkara-perkara gaib yang datang kepada kita, yang menceritakan, yang mengisahkan tentang kehidupan di alam-alam yang gaib, alam yang akhirat, alam malakut, alam jabarut yang kita tahu, yang kita tak nampak oleh mata kepala kita. Tapi kita dituntut untuk meyakini kerana alam-alam ini sebenarnya wujud di sisi Allah SWT. Persoalan dosa, persoalan pahala, persoalan azab neraka, persoalan seksa kubur, titian sirat, bagaimana syurga, neraka, perjalanan kronologi untuk sampai kepada hakikat hujung kehidupan manusia itu di akhirat, iaitu syurga ataupun neraka Allah. Perkara-perkara ini perkara ghaibiyat, perkara yang kita tidak boleh melihat, dan itulah yang menjadi satu perkara yang konflik yang wujud dalam mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT dalam mempercayai perkara yang ghaibiyat ini, perkara yang samiyat ini, perkara yang kita hanya dengar melalui kalam Allah SWT sendiri dalam Al-Quran, ataupun melalui perkhabaran yang dikhabarkan melalui hadis daripada junjungan besar Nabi SAW kepada umatnya. Jadi sahabat yang rahmati Allah SWT, persoalan keimanan ni kita kena sentiasa ulang. Sedangkan Rasulullah SAW dalam satu ketika pernah memanggil sahabat, pada kita selepas solat, pada kita datang kepada Rasulullah, datang sini, marilah kita perbarui iman kita, marilah kita duduk sesaat untuk kita beriman